Assalamualaikum dan welcome back to Noro TV. Dalam video ni aku akan membicarakan mengenai teori curse teknik sebenar The King of Curses Ryomen Sukuna. Alright, tu tak payah buang masa, jom kita layan video ni dengan my best friendo, my brother Todo. Let's get it. Seperti yang kita dah tahu, curse teknik Sukuna ialah slashing attack, serangan potong memotong yang menakutkan. Musuh tak dapat lihat serangan Sukuna. Sukuna mempunyai dua jenis slashing attack, iaitu dismantle dan cleave. Perbezaan dua serangan ini boleh dilihat seperti Sukuna menggunakan dua jenis pisau yang berbeza. Dismantle ialah slashing attack utama Sukuna yang kebiasaannya digunakan untuk objek yang lemah. Untuk cleave pula, Sukuna boleh laraskan kekuatan serangan dia mengikut fizikal dan level curse energy target dia. Musuh akan dipotong sekaligus saja atau dalam satu serangan yang pantas. Sukuna kalau nak serang, dia tak perlu sentuh musuh dia pun mereka dah dicincang habis-habisan. Domain expansion Sukuna iaitu Malevolent Shrine membenarkan Sukuna untuk gunakan kedua-dua slashing attack secara serentak dalam lingkungan 200 meter. Apa yang misteri ialah teknik lain Sukuna yang mengejutkan kita dan Jogo yang sama-sama ke spirit dengan Sukuna pun tak ada idea mengenai teknik lain Sukuna. Teknik misteri tersebut ialah panahan api yang jauh lebih berkuasa daripada Mahoraga dan Jogo. Sukuna menyebut open sebelum dia melancarkan teknik api itu. Teori pertama yang kita boleh buat ialah Sukuna sebenarnya mempunyai ilmu yang pelik mengenai dunia Jujutsu semasa dia hidup sebagai sorcerer ribuan tahun yang lalu. Ilmu yang tak ada siapa pun tahu. Apa yang kita tahu, setiap orang mempunyai teras curse energy dan curse teknik dalam badan mereka. Jadi kemungkinan besar Sukuna dapatkan curse teknik orang lain dengan memakan daging badan sorcerer tersebut. Lihat semula ketika pertama kali Sukuna kawal badan Yuji, Sukuna berkata dia mahu makan manusia. Dalam official fanbook juga ada mengatakan Sukuna jadikan Uraume sebagai orang suruhan sebab dia pandai masak manusia yang sukar untuk dimasak. Dah tu masakan Uraume sedap pula tu. Mungkin dengan memakan sorcerer, Sukuna mula mengumpul banyak curse teknik dalam dirinya. Hobi Sukuna ialah makan, jadi curse teknik dia berkemungkinan juga ada kaitan dengan memasak. Nak masak kena potong memotong bahan masakan dan api juga diperlukan untuk memasak. Lepas dah masak, kita pun makanlah, apa lagi kan. So potong memotong, api dan makan mungkin tergolong dalam curse teknik Sukuna juga. Apa lagi yang ada kena mengena dengan masak boleh dikaitkan juga dalam hal ini. Yang menariknya, Malevolent Shrine juga membawa maksud dapur atau ruang makan Emperor. Teori seterusnya ialah Sukuna dapat simpan curse teknik atau curse weapon. Semua ini boleh dilihat melalui tattoo Sukuna. Sebagai contoh, dalam cover chapter 117, tattoo di dahi Sukuna tidak kelihatan dan Sukuna memegang lembing. Lembing tersebut berbentuk seakan-akan tattoo di dahi Sukuna. Kemudian mungkin tattoo kotak-kotak di badan Sukuna ialah curse teknik yang disimpan oleh Sukuna. Sebelum Sukuna gunakan teknik api, dia menyebut open dan di situ kita boleh nampak gambar kotak hitam sama seperti tattoo di badan Sukuna. Seterusnya, domain Sukuna juga seperti memberi petanda mengenai Sukuna dapat menyimpan curse teknik. Maksud nama domain expansion Sukuna juga mempunyai maksud yang bererti tempat menyimpan objek-objek yang suci. Dalam domain Sukuna kelihatan banyak tulang yang mungkin menunjukkan itu semua jumlah curse teknik yang disimpan oleh Sukuna. Tapi tulang-tulang itu juga boleh memberi makna lain mengenai kekuatan Sukuna. Sukuna, The King of Poison dan tengkorak tu semua mungkin simbol racun yang menandakan salah satu kehebatan Sukuna.
Ini membawa kita kepada teori seterusnya, iaitu Sukuna ialah dewa kematian. Sebagai dewa kematian, segala benda yang berkaitan dengan kematian atau kemudaratan ialah teknik Sukuna. Jadi Sukuna memiliki teknik memancung api, racun dan mungkin penggunaan senjata-senjata yang bahaya. Teori ini boleh disokong dengan rupa bentuk Sukuna yang seperti inspirasi daripada Ashura. Teori terakhir yang boleh dibuat ialah teknik Sukuna sebenarnya ada banyak unsur. Perasan tak yang di hujung jari Sukuna sebenarnya berbeza-beza. Ada yang seperti tanah, tentakel, sotong, kayu, batu dan berlian. Harus diingat yang Sukuna dulu digelar sebagai bencana alam. Jadi mungkin sebelum Sukuna mati lagi, dia dah takutkan banyak orang melalui teknik dia yang seperti bencana alam, contohnya tsunami, puting beliung dan gempa bumi. Bila banyak orang takut dengan bencana alam, Sukuna pula dibunuh dan sekaligus ketakutan manusia terhadap bencana alam melahirkan vengeful ke spirit. Untuk menyokong teori ini, Finger Bearer juga gunakan serangan yang kelihatan serupa dengan panahan api Sukuna. Sebelum munculnya Finger Bearer ini, kelihatan juga ke spirit seperti sotong, sama macam di hujung jari Sukuna. Adakah setiap jari Sukuna mempunyai kuasa masing-masing yang berpandukan kepada bencana alam? Sekiranya teknik sebenar Sukuna ialah bencana alam, ternyata Sukuna sangat menyeramkan dan memang sesuai digelar sebagai The King of Curses. Walaupun hanya dengan slashing attacks pun dia dah menakutkan. Ini kan pula kalau segala jenis kuasa bencana alam dia boleh guna. Misteri mengenai Sukuna masih banyak memberi tanda tanya kepada kita. Bukan saja dari segi kekuatan dia, malahan dari segi kehidupan dia yang suka makan manusia. Menarik sungguh watak hebat The King of Curses, Ryomen Sukuna. Komen pendapat anda mengenai teknik api Sukuna yang misteri. Alright again, sampai sini saja video aku. Macam biasalah, jangan lupa untuk like, share dan terima kasih kepada yang dah menjadi saudara. Kepada yang belum subscribe, come on man, join the family, subscribe. Jumpa lagi di episod seterusnya Noro Noro TV.